Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, aku hari ni nak bawa isu, ada 4 isu sekarang ni. Salah satunya, adakah ringgit Malaysia akan tumbang lagi? Adakah ringgit Malaysia akan turun lagi? Akan lagi teruk? Akan melebihi RM4.70? Yang kedua aku akan bawa, kerajaan akan buat tahun depan, mulai 2024, kerajaan akan buat sesuatu. Salah satunya daripada segi subsidi. Sebab untuk tahun ini saja kerajaan anggarkan perbelanjaan untuk memberi subsidi kepada barangan-barangan keperluan asas rakyat sebanyak RM80 bilion. Memang terlalu banyak dan sangat-sangat banyak. Jadi kerajaan akan buat sesuatu tindakan untuk kalau untuk bagi subsidi kepada rakyat ni melebihi 80 bilion ni, dia agak bahaya. So sekejap tak apa, dekat dalam video sekejap dia akan jelaskan kenapa dah sampai 80 bilion ni, apakah kekurangan dia, apakah keburukan dia. So yang ketiga aku akan bawakan soal subsidi bersasar. Subsidi bersasar hak yang dinikmati oleh warga-warga asing, pendatang-pendatang asing ni kan. Jadi apa plan kerajaan Madani kan, insya-Allah apa yang akan dibuat oleh kerajaan Madani. Dan sekarang ni banyak kan beban kepada Rafizi Ramli lah, sebab dia kan Menteri Ekonomi, dia lah yang untuk nak pulihkan macam-macam, banyak sangat kerja dia. Dia buat intensif pendapatan rakyat lah, dia buat pertanian. Intensif pendapatan rakyat tu bukan daripada pertanian saja, dia buat mission vending machine, IPR, lepas tu dia lah cari tanah, dia lah pergi jumpa kerajaan negeri, tanya kerajaan negeri kalau ada tanah, mai sini kita deal. Itu banyak sangat kan, bukan semata-mata subsidi je yang dia fikir. Sebab tu macam Rafizi Ramli cakap, Menteri Kewangan yang dipegang oleh Anwar Ibrahim tu, dia hanya menguruskan satu setiap gaji-gaji penyewa awam je. Yang pengurusan hak lain apa, pembangunan ke apa, semua dekat Rafizi Ramli. So video yang keempat aku akan bawa pasal apa yang diusahakan oleh Rafizi Ramli, NETR. Yang kata dia nak buat solar, nanti rumah kita boleh sewakan bumbung rumah kita, boleh pasang solar apa semua kan. Jadi adalah walau ni hak yang mana dia tak baca, dia tak ambil tahu kan. Apabila solar dipasang, of course TNB yang kita duk guna sekarang ni, daripada segi pemikiran kita, TNB akan rugi disebabkan kita pasang solar untuk rumah-rumah yang pakai solar. Jadi depa ni salah satu apa yang aku faham, depa tak faham kan, di belakang NETR. Tak apa, Satgi brother ni dia akan explain pelbagai soal apa yang diusahakan. Sebab baru-baru ni viral kata ni apa yang dibuat NETR oleh Rafizi Ramli ni adalah merugikan TNB. TNB akan rugi berbilion-bilion ringgit disebabkan rumah-rumah kita dah tak pakai jana kuasa daripada ayah elektrik TNB. So pelbagai lah puak ni orang kata pertikaian nasional, segala maknanya apa yang dia boleh pertikai semua dia akan pertikai. So, jom kita dengar dulu pasal ringgit apa yang diperkatakan oleh sahabat ni. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Looking ahead, we are in a position to proceed carefully. Baik, di dalam satu perkembangan terbaru, Federal Reserve ataupun Fed dekat US telah membuat keputusan untuk mengekalkan kadar faedah diorang. Jadi untuk video kali ini, jom kita sembang-sembang sikit mengenai prospek pergerakan ringgit khususnya selepas 20 hari bulan September. Seperti mana video saya sebelum ni, saya menunjukkan kepada anda, bermula September, kadar tukaran ringgit kepada US dollar telah mengalami depresiasi ataupun kejatuhan nilai. Ini sehubungan dengan mesyuarat Federal Open Market Committee yang berlangsung selama 2 hari iaitu 19 dan juga 20 September. Yang mana kebanyakan pelabur ataupun hedge funds ni telah memindahkan dana diorang ke US dengan harapan bahawa Fed akan naikkan lagi diorang punya kadar faedah. Sikap yang optimistik ini berpunca daripada kenaikan di dalam kadar inflasi Amerika Syarikat yang telah pun meningkat selama 2 bulan berturut-turut. Jadi that's why diorang rasa macam confident lah US nak naikkan lagi diorang punya kadar faedah kan. Tetapi akhirnya Fed telah membuat keputusan yang mana diorang tidak naikkan diorang punya kadar faedah. Yang pertama sekali, saya melihat bahawa ini adalah satu isyarat di mana Fed mungkin akan mengekalkan kadar faedah US ni pada tahap yang tinggi dalam beberapa jangka masa yang mungkin agak panjang. Sebab kalau diorang nak naikkan lagi, takut nanti diorang punya ekonomi slip into recession. Kalau diorang turunkan pula, nanti inflation akan naik balik.
Jadi diorang membuat keputusan yang paling selamat, iaitu tak payah naikkan, tak payah turunkan, biarkan aja. Okey, sekarang jom kita cerita pasal ringgit. Kalau semasa mesyuarat FOMC itu berlangsung, korang tengok ringgit berada dalam paras 4.70 lebih kurang macam tu kan. Akan tetapi selepas 20 hari bulan, korang boleh tengok carta dekat atas ni, dia seakan-akan mengukuh sedikit pergi kepada 4.69. Katakanlah pada 20 hari bulan tu, let's say lah Federal Reserve naikkan diorang punya kadar faedah. Saya yakin selepas tu ringgit akan jatuh lagi pergi kepada 4.70 ke atas. Akan tetapi disebabkan Fed kekalkan diorang punya kadar faedah, that's why ringgit dia tak pergi kepada 4.7 ke atas lah. Akan tetapi after all factors considered, let's say lah ringgit ni pergi juga kepada 4.7 ke atas. Mungkin ada yang cakap, bang, kalau macam ni ringgit boleh pergi RM5 bersamaan 1 US dollar. Well, kalau korang tanya saya tak begitu yakin ringgit akan pergi kepada RM5 bersamaan dengan 1 US dollar. Kenapa? Jom saya explain. Sebenarnya guys, kalau korang tengok daripada peristiwa yang lepas, korang akan nampak tahu bahawa apabila ringgit masuk je ke dalam region 4.7 ke atas, bank negara akan bertindak untuk membuat forex intervention. So, maksudnya, dia akan buy back ringgit ni dan juga release ataupun jual US dollar. Ini kerana kalau kadar tukaran tu pergi lebih 4.7 ke atas, dia adalah agak tak sihat kepada ekonomi Malaysia. Kenapa? Sebab ia mampu meningkatkan kita punya inflation balik, kita punya harga barang import akan naik. Dan juga pada masa sama, kos perkilangan dekat Malaysia ni pun akan naik sebab ada banyak bahan-bahan mentah ni yang kita ambil daripada luar. Kadar ni korang boleh tengok pada tahun lepas apabila ringgit mencapai 4.75, bank negara melaksanakan intervention dan kemudian dia naik balik nilai dia. Dan kemudian dekat sini guys, pada awal bulan Julai ni diorang melakukan intervention juga dan kemudian diorang naikkan nilai ringgit tu pergi lebih kurang dalam 4.5 lebih macam tu. Jadi pada saya, katakanlah ringgit tu for some reasons lah dia naik juga atas 4.7, saya fikir bank negara tidak akan membiarkan level tu dalam jangka masa yang lama dan mereka akan buat balik intervention untuk pastikan ringgit itu strengthen. Lagipun kalau korang tengok, Reserve Bank Negara masih lagi di atas $100 bilion dan mereka masih ada keupayaan untuk melaksanakan intervention dekat forex. Okey guys, apa pandangan korang tentang video ni? Kalau korang rasa bermanfaat, macam biasalah, bagi saya satu like dan juga sharekan video ni. Okey kan. Jadi itulah kan, sebab andai kata kita duk bandingkan dengan US dollar, kita akan nampak teruk sangat. Memang sebab US dollar sekarang ni negara dia bermasalah. Sebab tu banyak sangat ustaz-ustaz apa semua, mereka pun tak ambil tahu apa yang berlaku dekat US dollar. Sebab apa dia punya interest rate dia punya faedah dia apa semua tinggi. Kan? Apabila faedah dia dinaikkan, ringgit kita lagi teruk. Bukannya semata-mata kita saja. No, negara-negara sedunia bermasalah. Kalau kita hanya membandingkan dengan US dollar. Tapi amat terkesan juga semua satu dunia disebabkan import export, macam tak kira lah negara-negara mana pun, import export dia perlu menggunakan US dollar. Kita terpaksa bergantung dengan US dollar juga. Kalau US dollar tinggi, kuat, macam sekarang ni US dollar tengah kukuh, memang teruk lah. Jadi sebab tu lah kita insyaAllah anda kata bridge akan dilancarkan bridge. Kita tengok kalau anda kata bridge tu menguntungkan negara-negara Islam, negara-negara sekeliling kita, of course pakat beralih kepada bridge lah pula. Bridge ni dia ada India, dia ada Rusia, dia ada China, dia ada Pakistan kalau tak silap aku. Dia adalah beberapa ni. BRICH tu dia ada setiap nama-nama negara. Kalau tak silap aku. Jadi itulah sedikit penjelasan daripada brother tadi berkaitan mata wang. Jadi ustaz-ustaz Hadi Awang Perikatan Nasional punya ni ambil tahu kalau hampa dia nak bandingkan dengan US dollar, ambil tahu apa yang berlaku dekat Amerika Syarikat. Ambil tahu Amerika Syarikat ni buat soal faedah, soal kewangan, soal apa yang berlaku dekat dalam negara dia. Jadi sebab tu selalu aku ulang, kalau Amerika Syarikat batuk kita yang teruk. Satu dunia akan teruk. So untuk part tu kita akan bawa pula pasal subsidi sebanyak 80 bilion yang dibelanjakan oleh Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2023. So daripada tahun-tahun sebelum ni hanya 30 bilion, naik 40 bilion, naik 50 bilion, naik 60, naik 70, naik 80, naik sekarang ni untuk tahun ni memang 80 bilion.
Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh sahabat Nazri. Keseluruhan jumlah subsidi yang bakal dibelanjakan pada tahun ni adalah sebanyak 81 bilion. So what? Apa yang pelik sangat dengan 81 bilion ni? Korang tahu tak, 81 bilion ni bakal menjadi perbelanjaan subsidi yang terbesar sekali di dalam sejarah negara kita. Tapi kita tahu kedudukan subsidi yang sangat besar macam ni tidak sihat di dalam kedudukan perbelanjaan negara kita. Jadi jalan yang kita ada adalah merasionalisasikan subsidi. Kadang-kadang orang dengar perkataan rasionalisasi subsidi ni orang melompat tau. Puncanya adalah sebab salah faham. Dia ingat bila dikatakan rasionalisasi subsidi ni, semua subsidi dekat Malaysia ni akan ditarik. Actually tidak. Yang kita nak tarik adalah daripada golongan yang kaya dan juga berpendapatan tinggi. Itulah kadang-kadang saya kesian tengok kerajaan Madani ni. Nak kurangkan hutang kerajaan lah, nak hentikan direct negotiation untuk kontrak lah. Lepas tu nak rasionalisasikan subsidi. Lagi satu langkah tak populis ni. Akan tetapi korang faham jugalah kan, hutang kita sekarang ni dah mencecah melebihi 1 trilion. Kalau kita tak uruskan hutang ni dengan baik, maka dia akan pergi kepada 2 trilion, 3 trilion, 10 trilion pun boleh. Lepas tu siapa nak bayar hutang-hutang ni semua? Kalau bukan generasi akan datang, kalau bukan anak-anak kita. Akan tetapi by hook or by crook, perkara ni terpaksa dilaksanakan demi masa depan yang lebih baik untuk negara kita. Kalau korang masih ingat, sebab itulah masa pandemik COVID dulu, kita terpaksa keluarkan duit kita. Sepatutnya kita tak payah tau keluarkan duit kita. Itu adalah duit simpanan kita. Akan tetapi itu adalah kesan apabila kerajaan dah tak ada duit. Macam mana kerajaan nak bantu kita kalau kerajaan sendiri terpaksa berhutang dengan begitu teruk? That's why adalah penting untuk kerajaan memperbaiki kedudukan fiskal kita, mengurangkan hutang kita, dan kalau boleh mencipta surplus daripada bajet kerajaan supaya surplus tu boleh disimpan, dilaburkan semula, dan juga pulangan tu boleh digunakan untuk membantu rakyat ketika susah. Tapi kalau kerajaan pun dah tak ada duit, macam mana? Ini adalah kesan-kesan positif yang kita boleh jangka akan berjaya kita nikmati pada masa hadapan, kalau bukan kita pun generasi akan datang, sekiranya keuangan kerajaan itu sihat. Jadi apa isu utama subsidi ni? Yang pertamanya adalah, of course guys, salah faham. Macam saya cakap tadi, bila kita buat rasionalisasi subsidi, bukan bermaksud kita tarik semua subsidi di dalam ekonomi kita. Kita hanya tarik daripada golongan yang berpendapatan tinggi. Sama ada kita suka ataupun tidak, sistem subsidi yang sekarang ni sebenarnya dia memberikan advantage kepada orang yang kaya raya. Orang yang bawa kereta Mercedes, BMW yang gaji 50,000, 100,000 sebulan ni. Korang fikir dia orang ni sebenarnya perlukan subsidi ke? Akan tetapi korang nak tahu tak keadaan sebenar sekarang ni? Dalam sistem subsidi yang ada sekarang ni, 53% daripada allocation untuk subsidi ni sebenarnya disalurkan kepada orang yang berpendapatan tinggi tau, iaitu top 20, berbanding hanya 15% saja untuk 40% yang terbawah. So maksudnya B40 ni diorang cuma enjoy 15% je. Yang banyak-banyak tu siapa yang dapat guys? Orang kaya. Jadi adakah kita patut membiarkan perkara ini berterusan? Perkara yang betul adalah kita bagi sahaja pada mereka yang memerlukan, bukan bagi kepada orang-orang yang bawa kereta besar-besar tu. Dan yang kedua, korang kena faham tau, dalam perbelanjaan kerajaan ni dia ada dua jenis perbelanjaan. Yang pertama perbelanjaan mengurus, yang kedua adalah perbelanjaan pembangunan. Perbelanjaan mengurus tu apa? Perbelanjaan mengurus ni macam bayar gaji kaki tangan kerajaan dan pastikan operasi kerajaan ni berjalan lancar. Kedua pula kita ada perbelanjaan pembangunan. Untuk negara kita menjadi sebuah negara yang membangun, yang maju, kita perlukan capital accumulation ataupun perbelanjaan pembangunan. Contohnya macam kita perlu bina highway, jalan raya, sekolah, hospital dan pelbagai lagi projek kerajaan tu di bawah perbelanjaan pembangunan. Masalahnya kalau kita tidak kontrol perbelanjaan subsidi ni, kita takut perbelanjaan subsidi akan melebihi perbelanjaan pembangunan. Contohnya pada tahun 2013, 2014 dan juga tahun 2022. Cuba korang bayangkan perbelanjaan subsidi lagi tinggi daripada perbelanjaan pembangunan. So principally is not right. Sebab itulah kalau korang tengok semasa midterm review rancangan Malaysia ke-12 ada something yang berlaku. PMX kan kata dia nak naikkan perbelanjaan RMK12 ni sebanyak 15 bilion kan. Ini bermakna total perbelanjaan pembangunan di bawah RMK12 ni adalah sebanyak 270 bilion selama 3 tahun ni. So maksudnya dalam 1 tahun diorang kena belanja at least 90 bilion. Kenapa guys? Ini untuk pastikan nombor 1, negara kita mesti banyakkan perbelanjaan pembangunan sebab kita nak maju guys, kita nak membangun. Kerajaan kena banyakkan perbelanjaan pembangunan. Dan yang kedua adalah sebab nak pastikan bahawa perbelanjaan pembangunan ni sentiasa lebih tinggi daripada perbelanjaan subsidi. Okay guys, dekat situlah pentingnya kita buat rasionalisasi subsidi ni. The point is that supaya kita boleh menyalurkan peruntukan-peruntukan kerajaan ni kepada golongan yang tepat dan memerlukan. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni. Okey geng. Hampa dengar kan, sangat-sangat besar bebanan yang ditanggung oleh kerajaan hari ni.
dengan hutang, dengan duit tak banyak, dengan apa yang ni. Sebab itulah aku setuju sangat apabila Anwar Ibrahim baru-baru ni bila dia nak jadi Perdana Menteri, dia betul-betul bagi arahan kepada LHDN kutip cukai kepada orang-orang yang sepatutnya, kepada syarikat-syarikat yang maha-maha kaya, kepada T20 hak kaya-kaya yang duk lari cukai, tolong pi alert, pi cari puak-puak yang duk lari cukai. Dan lepas tu dalam sebulan 2 bulan viral dekat Twitter, ada beberapa orang depa berkongsi kan, syarikat-syarikat ni pun semua kan, jadi terus sampai surat LHDN, yang macam LHDN bagi total amount berapa kena bayar, berapa dah selama ni hang tak bayar, berapa lama dah apa semua kan. Jadi aku setuju sangat, itulah cara salah satunya kerajaan mencari duit, mendapatkan duit melalui orang yang sepatutnya. Sedangkan syarikat-syarikat tu dah lah kaya-kaya, syarikat juta-juta, bilion-bilion punya toke dia bukan main kaya ni. Tapi toke dia isi minyak 95, beli gula yang subsidi, beli minyak yang subsidi, beli beras yang subsidi, segalanya hak subsidi. Tapi naik Ferrari, naik Lamborghini, adil ke tak adil? Jadi sepatutnya, sebab itulah brother ni tadi cakap kan, bebanan kerajaan sangat-sangat besar. Oh gila. Sebab kalau nak buat subsidi bersasar ni, sebab apa ni? Kerajaan perlu tahu latar belakang hang. Apa yang hang ada? Hang ada rumah. Hang, okey, first kali, hang diri hang. Berapa orang anak hang? Okey, keluarga hang ada apa? Hang kahwin 1 ke, hang kahwin 2 ke, hang kahwin 3 ke? Okey, hang ada berapa orang anak? Berapa income hang? Berapa income bini hang? Berapa gaji-gaji bini hang dengan hang? Anak hang berapa orang dah macam dah lebih umur 18 tahun. Okey, hang dengan bini hang ada apa nama kereta berapa biji, ada hang punya kenderaan pula berapa biji kan, berapa atas nama hang, berapa jadi dengan rumah hang berapa biji pula kan. Jadi apa hang punya komitmen bulan-bulan, okey, berapa perbelanjaan hang. Jadi kerajaan perlu tahu dulu perbelanjaan hang. Sebab orang kata baru-baru ni ada juga viral pasal orang kata subsidi bersasar. Okey, anda kata M40 tapi duduk dekat Kelang, mampu kan. Kalau duduk kok belah-belah Gombak, kok belah-belah sini okey lagi, tapi kalau duduk dekat belah-belah Kelang, mati entah apa. Walaupun gaji hang 4,000, 5,000, 6,000 tapi mati, tak cukup. Sebab situ adalah kawasan yang betul-betul kos sara hidup rendah tak boleh. Memang kos sara hidup tinggi lah situ. Sebab tu kalau apa tengok pendatang-pendatang asing, warga-warga Bangla apa semua kan, mereka tak duduk sana tapi mereka pergi buat kerja sana. Mereka duduk dekat belah kawasan lain tapi pergi buat kerja sana. Duduk ulang-alik hari-hari. Jadi sana kos sara hidup tu kerajaan pun perlu tahu. Gaji 5,000 duduk dekat Kedah, duduk dekat kawasan kampung lain. Gaji 5,000 duduk dekat KL, duduk kat bandar lain. Jadi sebab itulah kerja kerajaan ni agak-agak beban lah. Tapi dia dapat menguntungkan balik kerajaan. Sebab apa? Subsidi tu sampai kepada orang yang sepatutnya. Okey geng, video yang ketiga aku akan bawa pula pasal subsidi sekarang ni dinikmati oleh pendatang asing, warga-warga asing ni, Rohingya ke, Bangladesh ke, Pakistan ke, apa-apa negara yang ataupun geng Indonesia ataupun orang Singapura mai isi barang-barang subsidi dan juga ataupun daripada Thailand mai duduk sini nikmati barangan-barangan yang subsidi yang disediakan oleh rakyat Malaysia. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Bro Nazri. Ni adalah satu soalan yang memang sangat popular buat masa ni. Bila bercakap tentang rasionalisasi subsidi je, orang katanya macam manakah subsidi yang di-enjoy oleh warga asing? Sebab ada ramai dekat luar sana yang beranggapan apa guna kita buat rasionalisasi subsidi kalau warga asing dapat subsidi? Alright guys, tak apa. Bertenang. Hari ni saya akan jawab soalan ni. Korang pernah dengar kan tentang satu integrated database ni yang dinamakan PADU, yang dah banyak kali disebut oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Kalau korang nak tahu PADU ni dia adalah satu groundbreaking database tau. Kenapa? Sebab dia adalah satu integrated database yang mana dia melangkumi 270 pangkalan data daripada pelbagai kementerian, agensi, kerajaan negeri dan juga badan berkanun. Diorang gabungkan integrate data ni di dalam PADU melalui perjanjian perkongsian data yang sedia ada.
Walau bagaimanapun, perjanjian ni akan digantikan dengan Akta Omnibus yang akan dibentang dan diluluskan dijangka pada tahun 2024 nanti. Kalau ikutkan statement daripada Rafizi, trial run akan dimulakan pada November tahun ni ataupun bulan depan dan juga dia akan go live sepenuhnya bermula Januari 2024. Jadi apa kaitan padu ni dengan subsidi yang dinikmati oleh warga asing? Dekat sinilah korang kena tahu Padu ni dia akan dijadikan satu panduan untuk kerajaan melaksanakan subsidi bersasar ni. Siapa yang ada dalam padu ni? Warga asing ke? Taklah. Yang ada dalam padu ni kita semualah warga negara Malaysia. Maksudnya dengan kata lain, sesiapa sahaja yang layak menerima subsidi pada masa akan datang akan dikesan melalui sistem padu ni. Cuma yang menjadi tanda tanya adalah macam mana kerajaan nak melaksanakan mekanisme dia? Yang itu sebenarnya masih menjadi persoalan. Akan tetapi, ura-ura dia dah ada. Kalau korang baca, baru-baru ni, Timbalan Menteri KPDN ada buat satu pengumuman yang mana pada masa akan datang, kalau nak beli minyak masak paket bersubsidi ni, kena ada ID. Macam mana dia nak tahu seseorang tu layak diberikan kad ID ataupun tidak? Daripada database padu lah. Jadi macam mana warga asing nak dapat kad ID ni kalau dia orang tak ada dalam database padu? Sekarang korang nampak tak macam mana database padu yang integrated ni dia akan mengasingkan antara mereka yang berpendapatan tinggi dan juga mereka yang warga asing ataupun bukan warga negara Malaysia untuk diasingkan supaya mereka ni tak dapat subsidi. Jadi guys, kita kena fair jugalah dengan government. Kita kena faham bahawa reform subsidi ni dia bukanlah satu perkara yang mudah. Dia perlukan masa dan juga kos. Akan tetapi dia punya progress tu kita dah start nampak. Jadi guys, harap korang dapat sesuatu daripada video ni. Kalau korang suka video ni dan kalau korang rasa bermanfaat, jangan lupa bagi saya satu like macam biasa dan juga sharekan video ni. Okey geng. InsyaAllah kita tengok. Kita akan isi form kita, latar belakang kita. Kita tak boleh menipu sebab kerajaan memang kerajaan boleh detect berapa apa hak yang kita ada melalui database ni ataupun dengan sistem hak yang dah ada sekarang ni. Kalau kita tipu, akan kantoi. Sebab apa? Kerajaan akan tahu hang kerja di mana. Semua syarikat apa jawatan hang pun kemungkinan kerajaan akan tahu segalanya. Jadi dengan nanti kita nak kena isi form berapa, contoh macam ada orang bela anak angkat, rumah dia, apa dia rumah isteri dia ke, dia ni janda ke, janda anak berapa, semua kita kena isi form di dalam dekat dalam database padu ni. So kita dengar video yang keempat. Sebelum tu aku nak bawa pasal subsidi minyak dulu. Subsidi minyak. Sebelum aku bawa yang pasal Rafizi Ramli NETR tu, kita dengar yang pasal subsidi minyak dulu. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Hari ini saya nak bercerita tentang satu dasar ni yang agak kontroversi di bawah ekonomi madani, iaitu untuk merasionalisasikan subsidi petrol. Kalau kita tengok biasa kita baca report lah. Normally subsidi petrol ni diklasifikasikan dalam satu kumpulan iaitu petrol, diesel dan juga LPG. Lagi satu, kalau kita tengok dari segi trend, allocation untuk subsidi ni meningkat setiap tahun. Dan pada tahun lepas pula, peruntukan diberikan sebanyak 30 bilion lebih untuk kategori ini sahaja, yang mana dia dikatakan adalah satu level yang agak bahaya dalam kedudukan fiskal negara kita. Kalau kita baca berita baru-baru ni, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli cakap dia akan dilaksanakan pada awal 2024. Tak boleh tangguh ke sampai hujung 2024 ke ataupun 2025 ke? Apa sebenarnya? Urgent sangat ke nak laksanakan rasionalisasi subsidi petrol ni? Untuk pengetahuan korang, peruntukan di dalam subsidi petrol ni, dia sangat-sangat sensitif dengan pergerakan minyak dunia. Yang warna oranye ni adalah harga minyak dunia, yang bawah ni, yang biru ni adalah allocation atau peruntukan subsidi petrol. Kalau korang tengok dekat sini, apabila harga minyak dunia melambung di atas $100 per barrel, peruntukan subsidi dalam kategori ini akan melebihi paras 20 bilion. Jadi kalau harga minyak dunia tu melambung, subsidi dalam kategori ini pun akan melambung sama. Dalam perkembangan terbaru pergerakan harga minyak dunia, kalau korang perhatikan dekat situ, dia sedang bergerak ke arah $100 per barrel. Which is secara rasionalnya, allocation ataupun peruntukan subsidi dalam kategori ini akan meningkat lagi. Lagi satu, korang kena faham juga bila kerajaan memberikan subsidi petrol ni, dia adalah subsidi yang berbentuk blanket. Maksudnya semua orang akan dapat lah. Dan menurut laporan daripada Kementerian Kewangan, 30% lebih daripada allocation di dalam subsidi ni dinikmati oleh golongan-golongan yang berpendapatan tinggi.
Maksudnya dia orang yang bawa kereta Mercedes, dia orang bawa kereta BMW, semua Ferrari, Lamborghini, ada orang yang dapatlah 30% daripada allocation tu. Secara logiknya, kenderaan yang berkuasa tinggi ni memang memerlukan petrol yang tinggi kan. Jadi logik juga kita katakan bahawa sebahagian besar allocation ni pergi kepada dia orang. Yang mana sepatutnya dia orang tak dapat lah. Akan tetapi, ini saya katakan adalah satu cabaran terbesar dalam ekonomi madani. Kalau diorang boleh buat, maksudnya it is something yang very historical lah dekat negara kita. Okay, first of all, jom saya beritahu dengan korang, macam mana dia nak tentukan kita ni layak ke tak layak dapat subsidi ni? Of course lah, dia kena tahu kita siapa, barulah dia tentukan kelayakan kita, betul tak? Sebab itulah menurut Rafizi Ramli, kerajaan akan melancarkan satu database ni yang dipanggil sebagai PADU pada sekitar November tahun ni. Dan lepas database tu dilancarkan, barulah kita boleh register diri kita di dalam database tu. Of course lah, dia akan minta kita declare kita punya income ke, whatever ke kan. Bila dia dah tahu kita ni siapa, masuk ke dalam PADU punya database tu, kemudian barulah kita bergerak kepada persoalan mekanisme. Kita pun tak tahu macam mana kerajaan nak laksanakan pakai sistem apa, that one kita kena tunggulah. Secara overall, saya berharap agar pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar untuk petrol ni berjalan lancar. Sebab bagi saya lah, saya nak sangat duit tu dipindahkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Especially kerajaan sedang merancang untuk menoktahkan miskin tegar pada hujung tahun ni. Okey guys, apa pandangan korang tentang video ni? Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni. Okay, geng. Salah satunya memang kerajaan perlu buat sebab sekarang ni kos terlalu tinggi. Orang-orang maha kaya ni duk nikmati ni, Allahu Akbar. Sedangkan gaji dia pun sebulan 100,000, 50,000, tapi pakai menggunakan ataupun keperluan depa tu dengan menggunakan hak rakyat, hak miskin. Adil ke tak adil? Okey geng, kita dengar untuk video yang terakhir berkaitan NETR. Depa kata TNB akan rugi apabila kerajaan melaksanakan NETR ni dengan menggunakan solar ataupun menyewa bumbung kepada orang yang dapat kontrak solar, pasang solar apa semua. Jadi TNB akan rugi. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan. Laba daripada itu juga adalah TNB. Malah NETR itu dilancarkan dalam dua fasa. Fasa pertama saya yang lancarkan, fasa yang kedua tu PM yang lancarkan. Saya scroll, ternampaklah video daripada Menteri Ekonomi Rafizi. Bukan apa, sebab ada orang cakap bahawa TNB ni akan rugi daripada pelaksanaan NETR. Betul ke TNB akan rugi daripada NETR? Kita kalau nak mengkritik pun, at least kita kenalah ada knowledge Bukan dah pakai bedal hentam semacam je. Pasal yang share price TNB naik dan juga kita adalah negara pengeluar photovoltaic solar ataupun PV solar ni, tu Rafizi dah explain lah. Yang part tu saya tak nak explain dekat korang lah. Akan tetapi saya nak sentuh lah beberapa perkara yang mungkin memberikan korang lebih kefahaman apa yang dimaksudkan dengan NETR dan macam mana TNB ni boleh untung daripada NETR ni. Dalam video ni saya akan menjelaskan dalam bahasa mudah, bahasa pasar je untuk korang. Pertama sekali guys, saya nak explain lah apa yang dikatakan NETR. Dengan bahasa mudah lah, sebenarnya NETR ni dia adalah satu plan ataupun rancangan untuk ubah negara kita ni daripada menggunakan tenaga elektrik yang berasaskan seperti arang batu dan juga natural gas ni kepada yang lebih bersih, yang kita panggil sebagai renewable energy. Contoh renewable energy ni apa? Solar lah. Kenapa guys? Sebab penjanaan tenaga elektrik berpunca daripada arang batu dan juga natural gas ni, senang cerita dia boleh mencemarkan alam sekitar lah. Kita pun tak nak lah bumi ni jadi semakin panas. Bila panas pula berlaku bencana alam, tanaman pun tak menjadi. Jadi ini semua memberikan kesan kepada kita punya ekosistem. Sebab itulah NETR ni dilancarkan. Jadi bagus ke tidak kita menghasilkan elektrik ni daripada sumber-sumber yang mencemarkan alam kepada sumber-sumber yang lebih bersih? Baguslah, takkan tu tak bagus. Lagi satu, kalau korang nak tahu penjanaan elektrik berhasil daripada renewable energy ni sebelum ni telah di-ban dia punya ekspor. Cuma lepas tu bila the new government take over, Rafizi cakap okay, kita nak buka balik ekspor ni, kita nak uplift ban. Kalau korang tanya saya lah, ini adalah satu langkah yang sangat-sangat signifikan dalam membuka pasaran renewable energy ni kepada yang lebih luas. Sebab kita memang ada potensi untuk generate renewable energy.
Kalau kita buka kita punya pasaran ekspor ni, lagilah opportunity tu terbentang luas. Pada masa akan datang salah satu negara jiran kita yang akan banyak mengimport renewable energy ni, Singapura guys. Takkanlah kita tak nak ambil peluang ni untuk kita jual elektrik renewable energy ni dekat diorang. Jadi untuk mempercepatkan fasa peralihan daripada tenaga yang mencemarkan alam kepada tenaga yang lebih bersih ni, kita perlukan satu rancangan. Rancangan ni yang kita panggil sebagai NETR. Jadi NETR ni bukanlah satu rancangan yang kita boleh cakap based on ILO je. Dia mesti ada catalyst project. Catalyst project ni bermaksud apakah projek-projek yang akan dilaksanakan untuk mempercepatkan lagi peralihan ni. Catalyst project ni dijangka akan membuka peluang pelaburan sehingga 1.85 trilion sehingga tahun 2050. Jadi NETR ni dia ada dua part Ini adalah part yang pertama dan sebelah sini adalah part yang kedua. Catalyst project ni dekat part yang pertama ni. Jadi nak tengok TNB ni dapat untung atau tidak daripada NETR ni, senang aja. Kita tengoklah dekat NETR part 1 ni, ataupun dalam catalyst project ni, diorang ni terlibat sama ataupun tidak. Kalau diorang ni being marginalized, maksudnya diorang tak untung lah. Tapi kalau diorang ada di dalam catalyst project tu, diorang untung lah. Betul tak? Takkanlah benda simple macam ni pun kita tak boleh nak fikir. Dalam catalyst project ni, korang boleh tengok large scale solar parks to be developed by TNB with SMEs. Hybrid hydro floating solar PV to be championed by Tenaga Nasional Berhad. Tapi macam mana pula dengan retail customer guys? Dekat retail customer ni, diorang memang dah ada satu company ni, iaitu subsidiary TNB, yang dinamakan sebagai GSPARX Sinar Berhad. Yang mana diorang ni buat installation package untuk solar. Sekarang ni pun GSPRX Sinar Berhad ni, diorang dah sign MOU dan juga persefahaman dengan banyak syarikat dah. Lagilah dengan NTAR ni, lagilah peluang diorang ni lagi besar. Untuk pasaran ekspor pula, kerajaan sekarang ni bukan saja dia dah uplift the ban, tapi dia pun akan melaksanakan two-tier pricing mechanism. Yang bermaksud, harga electricity daripada renewable energy ni dekat untuk export market punya dia lebih tinggi daripada harga yang dijual dekat pasaran domestik. Ini pun siapa yang untung guys? TNB lah. Macam saya cakap tadi, pada masa akan datang, Singapura ni dia akan import banyak electricity daripada renewable energy ni. Sekarang ni pun diorang dah buat 2-year trial run tau untuk membeli elektrik ni daripada TNB kat Pasir Gudang, iaitu TNB Pasir Gudang Energy yang dimiliki sepenuhnya oleh TNB Genco. Yang ini akan menjana tenaga elektrik kepada 144,000 flat HDB 4 bilik selama 1 tahun. Jadi guys, takkanlah TNB ni nak menyokong satu polisi ataupun satu roadmap yang merugikan diorang sendiri. Fikir logik je lah guys. Takkanlah banyak orang pandai-pandai dekat TNB ni yang diorang ada financial advisor diorang sendiri, ada pakar-pakar kewangan diorang sendiri. Takkanlah diorang nak buat satu benda yang merugikan diorang. Alright guys, saya harap video ni dapat memberikan kefahaman kepada korang. Dan kalau korang suka video ni, kalau korang rasa korang belajar sesuatu, jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni. Okey geng. Aku harap hampa semua faham. Sebab NETR yang dilancarkan oleh Rafizi Ramli, macam orang kata renewable energy kan, dia contoh macam sekarang ni, elektrik sampai ke rumah kita dengan menggunakan arang batu. Bila menggunakan arang batu akan keluar asap, jadi dia akan berlaku pencemaran. So apabila kita alihkan renewable energy ni kepada solar, hanya pasang solar panel dekat atas bumbung rumah dan dia cas bateri, dan bateri tu akan digunakan untuk keperluan dalam rumah kita. Itu basic lah kan. Solar panel duduk atas bumbung, dia akan ada wiring dia turun masuk dekat bateri yang akan keluarkan power untuk kegunaan elektrik rumah kita. So dia tak perlu gunakan arang batu, dia tak perlukan guna asap, akan keluar asap ke apa, semua tak perlu. So itulah salah satunya apa yang dilancarkan oleh kerajaan Madani ini, memang dapat meyakinkan pelabur-pelabur. Sebab pelabur-pelabur pun mereka nak masuk Malaysia, mereka tak mau ada masalah peperangan. Salah satu kerajaan tumbang, kerajaan goyang, berlaku kerusuhan. Pelabur tak mau. Dan pelabur pun nak, kalau dia buka kilang dia, kalau dia buka satu-satu kilang tu, dia pun tak mau sat elektrik ada, sat elektrik tak ada, sat ada ayak, sat ayak tak ada. Mereka tak mau. Mereka nak, mereka buat main masuk berbilion ringgit, mereka nak apa yang mereka nak tu, semua ada. Semuanya komplit. Tapi yang berlaku dekat Rubber City, yang
kononnya kerajaan negeri Kedah yang buat masuk Rubber City tu, kan lalah Rubber City cancel. Berapa bilion tau cancel melabur dekat negeri Kedah. Sebab apa? Sebab dah berbulan-bulan elektrik pun tak sampai dekat site yang mereka nak buka kilang mereka. Elektrik pun tak boleh masuk. Kan? Setelah habis pilihan raya, tiba-tiba mereka cabut. Mereka cancel melabur di Kedah. Sebelum PRN tu, sepatutnya kerajaan negeri boleh tekankan kepada TMB cepat-cepat tarik wire P. Tapi apabila kerajaan negeri sibuk berkempen, sibuk nak berpolitik, kononnya nak mempertahankan kerajaan negeri sehingga lupa pelabur tu. Jadi sebab tu keyakinan pelabur ni sangat-sangat penting. Dan kalau hampa perasan selepas NETR ni dilancarkan dan juga dasar-dasar ekonomi madani dilancarkan, hampa boleh tengok bertalu-talu pelabur masuk. Anwar Ibrahim langkah kaki pergi dekat Abu Dhabi kan, kurang daripada 36 jam dapat buat balik 40.1 bilion ringgit dapat buat balik ke dalam negara kita. Sebab apa? Sebab pelabur yakin, pelabur tahu dasar-dasar kita. Sebelum mereka nak masuk melabur, of course mereka akan ambil tahu dulu segalanya apa yang berlaku di dalam negara kita, macam mana politik, macam mana ekonomi, macam mana keperluan asas, macam mana tempat, tapak semua okey dah. Bila dah okey barulah mereka confirm mengatakan mereka nak masuk. Jadi itulah, alhamdulillah lah kita pun berpuas hati dengan apa yang dibuat oleh kerajaan hari ini. Tapi kerajaan hari ini memang pada aku sangat-sangat terbeban lah. Tapi apakan daya, terpaksa hadap lah. Of course lah, salah satu dia macam mereka mesti akan tengok daripada keperluan asas makanan kan. Lepas tu mereka ramai buat rumah dekat satu tempat, tahu-tahu elektrik tak ada, tahu-tahu air tak ada. Of course lah, hang pun tak mahu, hang pun lari balik. Macam tu lah. Okey, sedikit perkongsian aku berkaitan daripada awal, daripada apa dia tadi, daripada subsidi, daripada ringgit, daripada ringgit Malaysia, lepas tu antara ringgit dengan US dollar, lepas tu dengan subsidi bersasar, lepas tu subsidi yang dimakan oleh warga asing, lepas tu dengan subsidi petrol, last sekali dengan NETR yang dilancarkan oleh kerajaan madani. Apakan daya, terpaksa hadap. Kan, Perdana Menteri tak ambil gaji, tapi dia duk fikir otak dia, duk pergi sana, pergi sini, tanpa bergaji kan. Apa fikir sendiri lah. Okey, terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Tak amat ampaan tu. Fikir-fikirkan, perhatikan dan nilai. Dan bandingkan dengan kerajaan yang terdahulu. Kita perlukan perubahan. Kita kena hadap. Hampa bayangkan 10 tahun lepas, antara 10 tahun lepas dengan 10 tahun hari ni, cuba hampa tengok dunia ni dengan ekonomi, dengan pendapatan, dengan kos sara hidup berubah berapa jauh. Ni bayangkan antara 2023 nak pergi dekat 2033. 2033 nak pergi dekat 2044. 2044 nak pergi ke 2055. Cuba apa fikir, lagi mencabar. Of course akan makin mencabar dan lebih mencabar. So kerajaan perlu buat macam brother tu cakap, takkanlah kerajaan nak tambah lagi hutang, takkanlah kerajaan nak tambah hutang sampai 10 trilion kan. Takkan dia nak naikkan 2 trilion, 3 trilion sampai 10 trilion. Memang kita boleh hutang dia kan, tapi yang bebannya untuk anak-anak cucu-cucu kita yang akan hadap semua ni, yang akan hadap hutang-hutang ni. Apabila kepimpinan politik hari ni gagal menguasai negara, gagal urus negara, hancur majoriti kan. Anak-anak cucu kita akan terbeban. Apa tengok berapa negara ada hak yang mana bankrupt, apa semua, mata wang jatuh, apa semua. Disebabkan apa? Disebabkan pimpinan politik yang terdahulu sangat rakus kuasa, gila, rompak, segalanya ada. Gila kuasa, rompak hak rakyat, buat hutang, belanja boros. Dah last, bila dah teruk, dah tak ada pendapatan, pening, mata wang jatuh, ekonomi teruk, nak pergi beli telur, nak pergi beli beras, kena bawa duit, penuh sebiji kereta. Mampu. Jadi inilah sedikit perkongsian daripada aku. Tolong subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampaan tu. Assalamualaikum.